Selamat sejahtera kepada Puan Wahidah selaku pensyarah pendidikan moral dan para penonton sekalian. Pada hari ini, kami akan menyampaikan sebuah forum bertajuk sosialisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Brian Baldev sebagai moderator, dan panel pertama saya, Harini Karunagaran, dan seterusnya panel kedua, Satish Ravichandran. Sebelum itu, saya akan menerangkan lebih lanjut apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha untuk memasukkan nilai budaya ke dalam diri individu sehingga individu tersebut menjadi sebahagian daripada masyarakat. Proses sosialisasi adalah pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu untuk peranan mereka dalam suatu kumpulan. Sosialisasi boleh berlaku kerana adanya ejen utama iaitu keluarga yang mempunyai ciri-ciri emosi dan efektif, dan ejen sekunder iaitu rakan dan pergaulan bebas. Tujuan sosialisasi adalah untuk mengajar budaya yang berlaku dalam satu kumpulan kepada individu dari segi peranan dan status sosial. Nilai budaya adalah seperangkat aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa biasa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan terlihat pada simbol-simbol, slogan, moto, visi, misi atau sesuatu tampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan sosial atau organisasi sosial. Dalam sosialisasi, objektifnya meliputi: pertama, memberi kemahiran kepada seseorang untuk dapat hidup dalam masyarakat. Dengan memberikan sosialisasi kepada individu, pada akhirnya individu ini dapat dengan mudah belajar bersosial dalam masyarakat sehingga individu ini dapat diterima dengan senang oleh masyarakat. Kedua, mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan berkesan. Dengan sosialisasi, individu dapat membiasakan diri dengan komunikasi dengan dunia luar dan masyarakat. Ketiga, mengembangkan fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang betul. Dengan bersosialisasi, fungsi organik dalam tubuh atau jiwa seseorang akan terlatih dengan baik sehingga individu itu dapat berkumpul dengan mudah dalam masyarakat. Dan dengan komunikasi yang baik, individu ini dapat hidup berdampingan dengan mudah dalam masyarakat. Keempat, menanamkan nilai dan kepercayaan pada seseorang yang mempunyai tugas utama dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat memperoleh keyakinan dengan mudah kerana mereka mempunyai komunikasi yang baik dalam masyarakat. Dengan kepercayaan dan komunikasi ini, individu dapat bersosial dengan mudah dalam masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi terbahagi kepada dua: sosialisasi primer iaitu dalam keluarga dan sosialisasi sekunder dalam masyarakat. Menurut Goffman, kedua-dua proses itu berlaku di seluruh institusi iaitu tempat kediaman dan tempat kerja. Di kedua-dua institusi ini terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama terpisah dari masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu bersama-sama menjadi kehidupan yang disokong dan diatur secara formal. Sosialisasi primer didefinisikan sebagai sosialisasi pertama yang dilalui individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat iaitu keluarga. Sosialisasi primer berlaku ketika anak berumur 1 hingga 5 tahun atau ketika anak belum memasuki sekolah. Anak-anak mula mengenali ahli keluarga dan persekitaran keluarga. Dan secara beransur-ansur, dia mula dapat membezakan dirinya dari orang lain di sekitar keluarganya. Pada peringkat ini, peranan orang yang paling dekat dengan anak sangat penting kerana kanak-kanak mempunyai corak interaksi yang terhad di dalamnya. Warna kepribadian anak akan banyak ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang berlaku antara anak dengan ahli keluarga terdekat mereka. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi selanjutnya setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kepada kumpulan tertentu dalam masyarakat. Bentuknya adalah resosialisasi dan disosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi identiti baru. Sementara itu, dalam proses disosialisasi, seseorang mengalami kekurangan identiti lama mereka. Berlanjutan ini, panel pertama akan memberikan penerangan yang lebih lanjut tentang peranan ejen sosialisasi keluarga dalam melarikan masyarakat Malaysia yang utuh. Dipersilakan. Terima kasih, Tuan Moderator.
Sebelum lidah mengalunkan kata, izinkan saya mendefinisikan apakah itu ejen sosialisasi keluarga. Ejen sosialisasi keluarga berasal daripada perkataan institusi keluarga. Institusi keluarga boleh didefinisikan sebagai atau dirangkumi oleh kumpulan masyarakat yang mempunyai pertalian darah dengan kita. Apabila institusi keluarga ini memainkan peranan dalam melahirkan status dan nilai, mereka secara tidak langsung akan menjadi ejen sosialisasi keluarga. Sejak berdekat-dekat dahulu, nenek moyang kita ada mengatakan bahawa bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Berdasarkan kepada peribahasa tersebut, seseorang ibu bapa perlu sentiasa menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak akan sentiasa mematuhi segala perkara yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Contohnya, sekiranya seseorang ibu bapa bersopan santun dan berbudi pekerti ketika mereka melayan seorang pelayan di sebuah restoran, maka anak-anak mereka juga akan mencontohi perkara yang mereka lakukan itu, dan pada masa yang akan datang mereka akan menjadi masyarakat yang berbudi bahasa. Sekiranya ibu bapa sering berperkataan kesat, mereka berbual dengan perkataan yang kesat, maka anak-anak juga akan menggunakan perkataan-perkataan tersebut dalam pergaulan seharian, dan hal ini akan melahirkan anak-anak yang tidak mempunyai budi bahasa. Maka dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia oleh Ustazah Siti Norbahya Mahmud, seorang pendakwa bebas, beliau ada mengatakan bahawa anak-anak dominan berbanding dengan ibu bapa, guru-guru dan juga selebriti. Namun, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting kerana pendidikan awal sering bermula di rumah berbanding dengan tempat lain. Oleh itu, apa yang dilakukan oleh ibu bapa akan dicontohi oleh anak-anak mereka pada setiap masa. Oleh itu, ibu bapa sebagai ejen sosialisasi keluarga menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka sehingga mereka boleh menjadi masyarakat yang utuh dalam perkara-perkara seperti bersopan santun. Seterusnya, isi kedua saya ialah dalam aspek kebersihan, ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak di bangku sekolah lagi. Berdasarkan Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku mantan Perdana Menteri kita, beliau ada mengatakan bahawa untuk melahirkan masyarakat yang sihat, aktif dan proaktif, kebersihan perlu dititik beratkan. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang utama dalam memastikan nilai kebersihan boleh dilahirkan dalam generasi yang akan datang. Contohnya, sekiranya ibu bapa tidak menitik beratkan kesihatan dalam diri sendiri atau dalam diri anak-anak mereka, anak-anak tidak akan mengetahui apa itu kepentingan kesihatan dalam diri mereka. Contohnya, pada ketika ini, ketika COVID-19, anak-anak tidak pasti bagaimana hendak menjaga diri sendiri dan juga tempat yang mereka berada di dalam. Oleh itu, seseorang ibu bapa perlu sentiasa mengajar anak mereka dan mendidik mereka sejak di bangku sekolah lagi sebelum nasi menjadi bubur. Melentur buluh biarlah dari rembungnya. Oleh itu, ibu bapa perlu sentiasa mengutamakan kesihatan dan menjaga anak-anak mereka cara-cara untuk menjaga kesihatan supaya pada masa yang akan datang mereka tidak akan mempunyai sebuah gejala. Isi ketiga saya ialah kesihatan. Kesihatan mental merupakan sebuah kesihatan yang amat penting dalam kalangan pemuda pada masa kini. Kesihatan seseorang boleh kelihatan sihat dari segi fizikal, namun sekiranya seseorang itu tidak sihat dari segi mental, orang tersebut boleh mengalami masalah-masalah seperti tekanan sehingga mereka boleh membunuh diri. Oleh itu, ibu bapa perlu sentiasa memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Contohnya, Institute of Islamic Understanding Malaysia IKIM telah mengatakan bahawa kesedaran untuk mencapai tahap kesihatan mental yang baik adalah bermula daripada ibu bapa dan ia tidak terhenti pada peringkat keluarga sahaja. Ia akan berterusan apabila anak-anak pergi ke college, universiti dan sebagainya. Contohnya, sebuah kes yang sering menjadi buah mulut ramai orang ialah kes di Sibu di mana seorang budak College University Sains Malaysia telah membunuh diri disebabkan
tekanan yang dialami disebabkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahawa sekiranya walaupun seseorang individu kelihatan normal dari segi fizikal, sekiranya minda dia tidak berada dalam keadaan yang baik, ia boleh membawa maut. Okay. Pada masa kini, sekiranya ibu bapa sentiasa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak mereka, anak-anak tidak akan memilih haluan yang salah dan mereka akan sentiasa memilih haluan yang betul dan tidak akan melibatkan diri dalam gejala-gejala sosial. Contohnya, sekiranya dalam sesuatu keluarga, sekiranya ibu bapa sentiasa bertelingkahan, sentiasa mempunyai krisis rumah tangga, maka anak-anak mereka juga akan menjadi mangsa masalah ini. Menurut BBC News, pertelingkahan depan anak-anak juga merupakan satu penderaan mental. Dan anak-anak menurut kajian, kelalaian dan pengabaian ibu bapa merupakan punca anak-anak memberontak, lari dari rumah, membuli, menghadapi tekanan dan sebagainya. Menurut Mahatma Gandhi, kesihatan itu merupakan kekayaan yang sebenar, bukannya cebisan emas atau perak. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa memastikan kasih sayang dicurahkan kepada anak-anak mereka dan mereka sentiasa hidup dalam keadaan yang harmoni supaya anak-anak boleh menjadi anak-anak yang baik dan mempunyai diri yang utuh pada masa yang akan datang. Sudah terang lagi berseluruh bahawa ibu bapa ataupun keluarga sebagai ejen sosialisasi memainkan peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang utuh. Terima kasih saudari atas penjelasan anda. Keluarga merupakan ejen sosialisasi yang pertama dalam kehidupan kanak-kanak di peringkat awal dan seterusnya untuk beberapa tahun. Keluarga merupakan ejen yang paling penting untuk mensosialisasikan kanak-kanak dari bayi sehingga orang dewasa yang berdikari walaupun mereka lahir dari keluarga yang berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dalam keluarga, kanak-kanak mula mengembangkan kemahiran fizikalnya seperti berjalan, kemahiran mengira dan menamakan benda. Seterusnya, saya mempersilakan saudara Satish untuk memberi penjelasan kepada kita tentang peranan ejen sosialisasi pendidikan. Terima kasih kepada saudara moderator. Pada pendapat saya, sosialisasi boleh berlaku di sesebuah institusi pendidikan, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Pendidikan sosialisasi secara formal berlaku secara langsung di sekolah mengikut sistem yang telah ditetapkan. Ejen-ejen sosialisasi yang lain seperti keluarga, media massa dan juga rakan sebaya akan memberikan pendidikan sosialisasi secara tidak langsung kepada anak-anak muda. Mereka boleh mempengaruhi anak-anak dengan corak hidupan yang mereka mengamalkan dan dengan apa yang mereka tonjolkan. Oleh sebab kesingkatan masa, saya ingin hanya berfokus secara mendalam mengenai peranan pendidikan formal sebagai ejen sosialisasi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekolah merupakan sebuah tempat untuk belajar ataupun mengajar ataupun dengan erti kata yang lain, tempat menerima ataupun memberi pelajaran. Jika kita melihat daripada falsafah pendidikan Malaysia kita dapat mengetahui bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan juga bertanggungjawab serta berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Oleh yang demikian, surat terang lagi bersuluh bahawa institusi-institusi pendidikan bukan sahaja melahirkan anak-anak generasi muda yang bijak pandai, malah juga memastikan bahawa generasi muda yang dilahirkan berupaya membangunkan negara dalam pelbagai bidang. Dalam meniti arus pemodenan ini, pendidikan dianggap sebagai suatu proses membentuk seseorang manusia yang mempunyai daya fikiran yang kreatif serta kritikal. Sekolah juga merupakan sebuah tempat untuk mendapatkan latihan kemahiran teknikal dan juga kegiatan psikomotor. Oleh itu, peranan sekolah dalam konteks ini dapat dilihat dengan jelas, iaitu adalah untuk memberi peluang kepada manusia, khasnya generasi muda, untuk menguasai berbagai-bagai ilmu pengetahuan dan juga kemahiran yang difikirkan sesuai untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan masyarakat dan juga kehidupan seharian.
Tambahan pula, peranan sekolah sebagai medium sosialisasi adalah untuk mengenali dan mengembangkan keupayaan diri para penuntut ilmu dari segi bakat, minat dan juga kemampuan. Selain daripada itu, sekolah juga berfungsi melestarikan kebudayaan serta merangsang peranan demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara. Selanjutnya, sebuah institusi pendidikan memainkan peranan yang vital dalam mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, rasional dan juga objektif dalam kalangan pelajar. Dengan adanya kemampuan serta kelebihan sebegini, kita mesti dapat melahirkan golongan pemuda yang mampu mengharumkan nama negara di pesada dunia. Jadi, jelaslah bahawa sekolah memainkan peranan yang mutlamak sebagai ejen sosialisasi dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu. Selain itu, di sekolah, para guru haruslah bertanggungjawab mensosialisasikan para pelajarnya. Seseorang pendidik merupakan suri teladan kepada para pelajarnya. Selain memberikan pendidikan formal seperti belajar membaca, menulis dan juga mengira, para guru juga bertanggungjawab dalam membentuk peribadi pelajarnya supaya menjadi insan yang sempurna dan juga yang terbaik. Sebagai contoh, seseorang guru perlulah menjaga tutur kata dan perilakunya semasa berada di dalam lingkungan pelajarnya supaya perilakunya tersebut boleh diambil sebagai contoh yang terbaik oleh para pelajar. Hal ini secara tidak langsung akan melahirkan golongan pelajar yang berdisiplin dan sifat ini akan mendorong mereka untuk menjadi insan yang berilmu. Tambahan pula, pendidikan mementingkan perkembangan dan perubahan tingkah laku pelajar-pelajar mengikut nilai, norma dan juga kehendak masyarakat. Justru itu, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan corak kehidupan dan juga kebudayaan yang dianggap baik dalam masyarakat sosial. Misalnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan moral seperti sifat beribahasa, sopan santun dan juga sifat menghormati biasanya dipelajari di sekolah. Tidak ketinggalan juga pendidikan di sekolah secara wajarnya mengajar kebudayaan kebangsaan seperti mencintai dan meluhurkan bendera negara, lagu kebangsaan dan juga bahasa kebangsaan. Sehubungan dengan itu, pendidikan di sekolah bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi juga menanam sikap, nilai dan juga sasial yang sempurna dalam kalangan para pelajar. Jadi, jikalau industri pendidikan sentiasa memainkan peranan sebagai salah satu ejen sosialisasi yang penting secara konsisten, maka negara kita dapatlah mencapai kemajuan dalam semua aspek dengan adanya golongan generasi muda yang berilmu. Terima kasih Saudara Satish. Penjelasan anda sangat jelas dan saya dapat mengkonklusikan bahawa sekolah menjadi ejen sosialisasi dengan memberikan pengetahuan moral kepada kita melalui maklumat dan teori serta menerapkannya lagi dengan mengadakan ujian. Selain itu, lembaga disiplin sekolah memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi serta mencegah dan menghalang pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermuara. Seterusnya, panel pertama. Apakah peranan ejen sosialisasi agama dalam membina masyarakat yang berpegang teguh kepada agama? Terima kasih Tuan Moderator. Peranan ejen sosialisasi agama dalam membina masyarakat yang berpegang teguh kepada agama. Ejen sosialisasi agama boleh dilihat dari pelbagai agama. Contohnya, dalam konteks agama Islam, ejen-ejen sosialisasi dapat memainkan peranan melalui khutbah dan ceramah. Contohnya, Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, seorang pensyarah dan pendakwah bebas, mengadakan ceramah untuk mengajar anak-anak muda dan mendidik mereka tentang agama dan mengajar mereka tentang perkara-perkara yang rasional untuk dilakukan dan tidak rasional. Seterusnya, kitab suci agama Islam iaitu Al-Quran juga menjadi panduan hidup kepada anak-anak muda, seterusnya masyarakat Malaysia. Selain itu, dalam konteks agama Hindu pula, kitab-kitab agama seperti Mahabharata, Ramayana dan Bhagavad Gita menjadi panduan hidup yang baik kepada anak-anak muda dan mengajar mereka apa yang betul dan salah dan boleh membawa mereka ke haluan yang betul. Selain itu, kelas seperti Human Value Classes dan kelas keagamaan yang dilakukan di KUIL juga menjadi sebuah ejen sosialisasi yang baik untuk membawa anak-anak muda ke haluan yang betul. Apabila seseorang anak muda tidak dilengkapi dengan ajaran agama yang sempurna, mereka tidak dapat berfikir dengan rasional dan mereka akan memilih haluan yang salah dalam kehidupan. Contohnya, pada masa kini, sebuah kes yang menjadi buah punut ramai pada masa kini ialah kes pembuangan bayi. Perkara yang amat menyedihkan ialah
Daripada 900 kes pembuangan bayi, 64% bayi telah meninggal dunia. Dan sebuah kes yang berlaku pada baru ini, iaitu pada 14 Januari tahun ini, seorang murid yang berumur 19 telah membuang bayinya dari tingkat ke-13 sebuah hotel di Kuching, Sarawak. Hal ini amat membimbangkan dan menyedihkan kerana perkara ini berlaku kerana ejen sosialisasi agama tidak memainkan peranan mereka dengan betul dan anak-anak ini tidak dididik sejak kecil lagi. Oleh itu, jika dikaji hingga ke akar umbi, kita boleh mengetahui bahawa seseorang anak muda atau masyarakat boleh mengetahui perkara yang betul dan salah dan boleh memperbezakannya sekiranya ada ajaran agama. Ejen sosialisasi agama memainkan peranan yang penting dan masalah-masalah ini boleh dihindari sekiranya rasa hormat terhadap agama dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup boleh mengatasi masalah-masalah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari atas penjelasan anda. Selain itu, nilai budaya juga ditanamkan dalam diri kita melalui penyampaian ajaran agama yang disampaikan dalam bentuk khutbah, ceramah, penyampaian melalui pendeta, sami, pembacaan melalui kitab-kitab mengikut agama yang dianuti dan melalui lagu-lagu rohani. Dengan ini, lahirlah masyarakat yang berbudi dan sopan. Seterusnya, saya mempersilakan Saudara Satish untuk memberi penjelasan kita tentang peranan ejen sosialisasi media massa. Terima kasih saudara moderator. Dalam konteks pelajaran, media massa terutamanya televisyen mempengaruhi sikap dan juga tingkah laku anak-anak pada era globalisasi ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa generasi muda pada zaman ini sering menghabiskan masa mereka di hadapan kaca televisyen. Tambahan pula dengan adanya siaran berbayar seperti Astro dan juga MyTV, kanak-kanak seringkali menghabiskan masa mereka yang diibaratkan sebagai emas dengan menonton televisyen. Astro contohnya memperuntukkan satu saluran yang khas untuk rancangan kartun semata-mata. Hal ini akan menghalakan pemikiran kanak-kanak untuk lebih tertumpu kepada televisyen daripada mengulang kaji pelajaran mereka. Dengan itu, dapatlah kita melihat bahawa televisyen mampu menarik minat para pelajar daripada pendidikan di sekolah yang berbentuk formal. Oleh itu, media massa haruslah memainkan peranan yang efektif sebagai ejen sosialisasi dalam membina masyarakat yang berilmu. Media massa dapat mempengaruhi proses sosialisasi dengan menayangkan sesuatu iklan yang menekankan sifat-sifat yang bermoral ataupun info-info yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan para pembaca secara berulang kali sehinggalah khayalat sasaran terasa ingin mengamalkan perkara yang ditayangkan dalam iklan tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Kaedah ini banyak digunakan dalam sektor media mahupun media cetak ataupun media penyiaran. Bukti media massa boleh mempengaruhi khayalat sasaran ialah bayaran iklan yang tinggi pada waktu puncak. Contohnya dari pukul 7 malam sehinggalah pukul 9 malam. Jika kita menonton TV3 pada jam 8 malam, kita akan dapati bahawa segmen iklan kadang-kadang mencecah sehingga 10 minit. Begitu juga dengan media cetak sebagai contoh akhbar Utusan Melayu. Pada hari Ahad, kita dapat menyaksikan banyak jenis iklan dalam sebuah akhbar tersebut. Jikalau media massa mengamalkan teknik ini, maka sudah tentulah dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu. Selain itu, media massa juga mempengaruhi proses sosialisasi dengan mengemukakan seseorang idola yang disifatkan sebagai insan yang dapat dijadikan sebagai suri teladan. Idola ini diwar-warkan sebagai seorang yang berkarisma dan juga berkredibiliti tinggi sehinggalah masyarakat terpengaruh dengan idola tersebut. Antara rancangan yang bersifat seperti ini ialah Akademi Fantasia. Kita dapati artis-artis yang lahir daripada program tersebut menjadi idola kepada masyarakat. Contoh artis tersebut ialah Maui, Felix dan juga Emilia. Peminat-peminat mereka sanggup melakukan apa sahaja bagi menyokong artis-artis tersebut. Jadi jelaslah bahawa media massa mampu dapat mempengaruhi golongan masyarakat supaya sentiasa berusaha mencari ilmu pengetahuan demi kepentingan semua. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa media massa memainkan peranan yang vital sebagai ejen sosialisasi dalam membina masyarakat yang berilmu. Terima kasih Saudara Satish. Penjelasan anda sangat jelas dan saya dapat mengkonklusikan bahawa media massa juga memberi tunjuk ajar yang baik dengan melambangkan amalan budaya melalui siaran televisyen.
Dengan ini, saya ingin membawa forum kami kepada suatu konklusi bahawa sosialisasi merupakan sesuatu yang amat penting dalam kalangan masyarakat. Seseorang bayi yang dilahirkan di dunia ini tidak akan mengetahui segala bentuk aspek kehidupan antara aspek kehidupan yang dimaksudkan ialah seperti norma, nilai, adat, peraturan dan sebagainya. Seseorang bayi yang tidak akan mengetahui bagaimanakah hendak memberi salam, bercakap dengan orang lain, memakan dengan menggunakan tangan atau sudu. Sebenarnya, ketika seseorang bayi yang lahir di dunia ini akan mula mempelajari perkara-perkara yang perlu ada dalam diri seseorang manusia. Oleh yang demikian, proses pembelajaran ini dinamakan sosialisasi dari perspektif bidang antropologi dan sosiologi. Akhir kata, sosialisasi membentuk kepribadian seseorang individu. Sekian, terima kasih. Terima kasih.